فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Di mana binaan tembok Zulkarnain? Ulama khilaf tentang kedudukan tembok tersebut kepada beberapa pendapat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan ahli tafsir Al-Quran mengatakan bahawa ia dinding itu terletak di persimpangan negeri Turki dengan Rusia. Turki ni peta dia panjang. Turki ni ada dua jenis Turki. Satu Turki lama, satu Turki baru. Maksud saya kalau saya sebut Turki lama ni, Turki di zaman kerajaan Osmaniyah. Itu jajahan dia tu, kawasan dia luas. Bahkan kereta api itu sampai kota Madinah. Landasan kereta api itu daripada Istanbul atau Islambul dulu tu sampai kota Madinah, masih ada lagi bekas. Dan dia jadi sebahagian daripada tapak sejarah warisan. Itu besarnya Turki itu. Syria pengaruh Turki ada banyak. Begitu juga Iraq ada juga. Jordan ada juga. Bahkan di Malaysia pun kalau kita tengok kesan-kesan Osmaniyah pun ada. Ini jauh lah. Ini sebahagian daripada di Indonesia pun sama. Maknanya kalau sebut Turki lama tu bukan peta macam hanya sekarang ni. Mungkin sebahagian daripada Kazakhstan, mungkin Turkistan, Uzbekistan dan beberapa lagi kawasan Azerbaijan dan kawasan tu pun mungkin juga termasuk dalam Turki. Cerita besar dulu ni Turki ni. Jadi ulama khilaf tentang kedudukan tembok tersebut kepada beberapa. Di manakah binaan tembok Zulkarnain ini? Pertama, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan ahli tafsir Quran mengatakan bahawa ia dinding itu terletak di persimpangan negeri Turki dengan Rusia. Turki nak masuk Rusia, dia sepadan. Antara dua pun ada sepadan juga. Berdekatan dengan pergunungan Kaukas ataupun Kaukas. Kaukasian Kaukas. Arab panggil Kaukas. Pergunungan Kaukas tingginya adalah sekitar 1,000 ke 3,000 meter. Besar juga tinggi. Ia menjadi penghalang yang tebal, kukuh dan tinggi menjulang supaya Ya'juj dan Ma'juj tak dapat mengelubanginya kerana ketebalannya dan tak pula dapat memanjatnya kerana amat tingginya dan licinnya. Dinding ini dikenali sebagai Daryal Jok atau Iberian Gates atau Caucasian Gates yang diperbuat daripada besi bercampur tembaga, yang disebut dalam Quran atuni zubaral hadid, berilah pada kami besi-besi campur tembaga tu, acur-acur tu kita bakar, akhirnya bentuk macam tembok lah. Al-Qasimi berkata yang rajih ni yang kuat, tembok tersebut berada di kawasan Dagestan. Kat mana Dagestan ni? Dagestan atau secara resminya Republik Dagestan adalah sebuah republik di wilayah Kaukas Utara, Kesatuan Rusia asalnya. Ibu negerinya juga yang merupakan bandar terbesar di Dagestan adalah Machakala yang terletak di tepi Laut Kaspian. Dagestan bermaksud tanah pergunungan yang berasal daripada gabungan bahasa Turki dan bahasa Parsi. Dak Turki yang bermaksud gunung dan Stan Parsi yang bermakna tanah gunung lah, tanah gunung. Dagestan adalah republik terbesar di Kaukas Utara dengan lebih 30 bahasa pertuturan. Ni pun kadang-kadang kita tak aja dengar sebutan. Dan lebih 80 kumpulan etnik. Faktor utama kepelbagaian etnik di Dagestan adalah
Keberasingan lembah dan lokasinya di tengah-tengah persimpangan di antara Asia, Eropah dan Asia Tengah. Itu Dagestan. Al-Qasimi berkata yang rajih tembok tersebut berada di kawasan Dagestan, sebahagian daripada Rusia yang terletak di antara bandar Durban dan Khuzar. Ada tempat yang sempit sejak sekian lama yang dikenali dengan nama tembok dan dikenali juga dengan pintu besi. Ia merupakan gabungan pergunungan Kaukasus. Orang Arab memanggilnya dengan Gunung Qaf. Dalam Quran, dalam hadis banyak, dalam kitab-kitab lama dia panggil Jabal Qaf. Qaf tu mana Kaukas. Maknanya utara daripada Saudi. Di belakangnya terdapat dua kabilah, Ya'juj dan Ma'juj. Jadi tak payahlah kita pergi kat kabilah-kabilah yang berat macam ni. Sekadar dengar cukup lah. Nak pun duduk sebelah tembok alik hak ni lah. Dr. Abdul Halim Khidir menerangkan sifat pegunungan Kaukas yang dibina padanya tembok. Dia sebut, ianya cukup tinggi, susah untuk didaki. Gini payahlah daki. Dan tiada jalan kecuali tempat yang satu saja, iaitu Mudayyak Daryal, yang menjadi salah satu tempat laluan sungai. Mudayyak ni maknanya tempat yang sempit, Darya tempat yang sempit, maknanya lalu ke sungai gitu je. Panjang pegunungan tersebut sekitar 1200 km. Besar, panjang. Dan ia dianggap pegunungan yang paling tinggi di seluruh Eropah Kaukas ni. Tidak mungkin seorang dapat merentasinya kecuali melalui perjalanan daryal. Lihat Zulkarnain oleh Yusuf yang dinukilkan daripada kitab Mafahim Geografia oleh Khidir. Kami berpendapat bahawa dua pendapat di atas adalah sama. Setengah ulama berpendapat antara pegunungan Afghanistan dan India. Ni hak pendapat lain. Dua bukit antaranya dengan Ya'juj wa Ma'juj dan dikenali sebagai Saddani atau Sadafaini, terletak antara Azerbaijan dan Armenia. Ini kena tengok peta baliklah, Azerbaijan dengan Armenia. Azerbaijan ini secara rasmi dipanggil Republik Azerbaijan, iaitu sebuah negara di Kaukas Selatan. Tadi utara. Terletak pada simpan jalan Eropah Timur dan Asia Tenggara. Azerbaijan menyempadani Laut Kaspian di timur, Rusia di utara, Georgia di barat laut, Armenia di barat dan Iran di selatan. Republik Autonomi Nakhchivan, sebuah enklave Azerbaijan, menyempadani Armenia di utara dan timur, Iran di selatan dan barat, Turki di timur laut, kawasan Nagorno-Karabakh. Baru ni ada perang kat Karabakh tu. Di bahagian barat daya Azerbaijan proper mengisytiharkan kemerdekaan daripada Azerbaijan pada tahun 1991, tetapi kemerdekaan itu tidak diakui oleh sebarang negara. Ingat ada letusan besar lebih kurang dalam 5-6 bulan lepas, sehingga Turki masuk campur tangan macam-macam. Armenia pula, nama rasminya Republik Armenia, adalah sebuah negara yang terletak antara Laut Kaspia dan Laut Hitam dengan Laut Kaspia. Armenia terletak di selatan pegunungan Kaukasus dan keseluruhannya dikelilingi daratan. Bertempat di Asia Barat, negara ini bersempadan dengan negara-negara Asia lain, iaitu Turki di barat, Georgia di utara, Artsakh dan Azerbaijan di timur. Akhirnya Iran dan Nakhchivan di selatan. Ini negeri-negeri mereka. Kami cenderung kepada pendapat yang pertama dan kedua, dan kami merasakan pendapat lain sebenarnya hampir sama, kecuali mengatakan di sempadan India. Itu jauh sikit. Hak lain tu lebih kurang sama, ialah masing-masing beri pendapat hampir sama.